Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel terbaik daripada YB Azalina Othman dan juga YB William Leong. Inilah semangat reformasi yang kita mau sahabat-sahabat semua yang gagal dan tidak mau dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi hari ini ya usaha ini sedang dipercepatkan untuk dilakukan. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So ini dia ya kenyataan terkini daripada YB Azalina Othman, dua petugas khas percepat pengasingan peranan peguam negara dan juga pendakwa raya. So ini antara berita baik ya yang disampaikan oleh YB Azalina hari ini, yang saya percaya ini adalah bentuk reformasi yang dimahukan oleh rakyat, dan hari ini Kerajaan Perpaduan sedang melaksanakannya. Katanya dua pasukan khas ditubuh bagi mempercepatkan usaha pengasingan peranan peguam negara dan juga pendakwa raya, sekaligus memastikan tadbir urus lebih demokratik dan mantap selain meningkatkan pentadbiran undang-undang. Dua pasukan petugas khas tersebut ialah pasukan petugas khas kajian komparatif dan pasukan petugas khas teknikal. Berkata ia membabitkan penubuhan pasukan petugas khas kajian komparatif yang dicadangkan terdiri daripada saya sendiri serta wakil jawatan kuasa pilihan khas hak asasi manusia, pilihan raya dan reformasi institusi, wakil blok pembangkang, jabatan peguam negara dan bahagian hal ehwal undang-undang, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri YB Azalina Othman. Katanya, pasukan ini akan menjalankan kajian berdasarkan keterangan atau evidence-based research ke beberapa negara seperti England, Australia, Kanada, dan Kenya bagi mendapatkan maklum lanjut yang tidak dapat diakses melalui data terbuka kajian amalan terbaik global. Maklum balas beliau menerusi kenyataan hari ini. Pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya merupakan salah satu perkara yang tertera dalam Manifesto Pilihan Raya Pakatan Harapan. Selain itu, seruan untuk pengasingan peranan kedua-dua jabatan ini menjadi lantang ekoran daripada keputusan melepas tanpa membebaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dari 47 pertuduhan berkait dengan Yayasan Akal Budi. Menurut Azalina lagi, pasukan petugas khas teknikal yang dicadangkan dikendalikan sepenuhnya oleh AGC dan juga BHEUEG akan meneliti secara komprehensif mengenai implikasi perundangan, penjawatan dan juga keuangan. Katanya pasukan berkenaan akan menyediakan laporan interim dalam tempoh 1 tahun mengenai kajian empirical komprehensif pengasingan peranan pendakwa raya dan juga peguam negara, termasuk mengambil kira hasil kajian berdasarkan keterangan dan pembentangan hasil kajian empirical untuk pertimbangan jemaah menteri. Katanya lagi, sesi libat urus atau perbincangan bersama pihak-pihak pemanggang taruh lain seperti Polis Diraja Malaysia, agensi penguatkuasaan lain seperti SPRM, Jabatan Kastam, agensi penguatkuasaan maritim dan pihak-pihak lain pula akan diadakan oleh pasukan petugas khas teknikal pada masa yang terdekat. Katanya, ya, Azalina juga menyifatkan agenda reformasi itu penting dalam memastikan tadbir urus demokratik yang lebih mantap dan meningkatkan pentadbiran undang-undang selaras dengan komitmen Kerajaan Perpaduan dalam memastikan pentadbiran sistem perundangan dan tata kelola yang baik. Jadi ini antara berita baik sahabat-sahabat semua apabila dua pasukan khas ditubuhkan untuk mempercepatkan ya proses ya pelaksanaan untuk membezakan ataupun membahagikan yaitu peguam negara ya dengan pendakwa raya. Sebab kita tahu ya baru-baru ini isu tentang Zahid Hamidi dilepaskan tanpa dibebaskan ini dijadikan polemik oleh pihak pembangkang. Ya, malah ada yang sanggup ya untuk mengkhianati Kerajaan Perpaduan. Kerana kononnya ya kerajaan hari ini tidak lagi memperjuangkan ataupun melawan rasuah. Hakikatnya bukan Perdana Menteri yang melarang semua ataupun memberi arahan, tetapi ini adalah kerana peguam bela daripada
Zaid Hamidi ya menghantar representasi dengan 11 alasan, akhirnya diterima oleh Peguam Negara. Ya, ketika itu yaitu Idrus Harun, dan juga Mahkamah Tinggi juga menerima representasi dan alasan-alasan tertentu. Walaupun Zaid Hamidi bukan dibebaskan seperti mana ya sebahagian daripada walan-walauntit mengatakan Zaid dibebaskan, tapi sebenarnya dia dilepaskan tanpa dibebaskan. Jadi berkaitan dengan isu yang dihangatkan oleh pihak pembangkang hari ini di dalam Dewan Rakyat, Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen mengatakan, iaitu pengurusinya iaitu YB Tua William Leong mengatakan akan memanggil mantan Peguam Negara iaitu Idrus Harun dan juga Peguam Negara yang baru iaitu Ahmad Tehriruddin. Jadi katanya Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen ke-15 Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi akan memanggil Peguam Negara untuk memberi penjelasan tentang keputusan melepaskan tanpa membebaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi daripada 47 pertuduhan berkaitan Yayasan Akal Budi. Ahli Parlimen Selayang William Leong yang juga pengerusi JKPK itu memaklumkan satu laporan akan dibentangkan kepada Dewan Rakyat sebaik sahaja selesai prosiding. Jawatan kuasa kita akan memanggil kedua-dua Peguam Negara iaitu Datuk Ahmad Tehriruddin Muhammad Saleh dan juga mantan Peguam Negara iaitu Tan Sri Idrus Harun untuk prosiding memberikan penjelasan. Pernyataan media telah dikeluarkan dan ini akan menjadi perkara untuk orang awam tahu. Jika katanya JKPK akan membentangkan laporan selepas disiasatan dibuat, ya katanya semasa bangun mencela ketika sesi perbahasan kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat hari ini. Isu tersebut dibangkitkan semula oleh ahli parlimen pembangkang sebagai Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mempengerusikan sidang Dewan Rakyat. Jadi terdahulu Parlimen Kota Melaka Kupit Tiong mendakwa Arau atau Sahidan telah mengetahui mengenai perkara perancangan tersebut untuk memanggil Peguam Negara bagi melepaskan isu tersebut. Ya, untuk makluman, Tan Sri Speaker dan Parlimen sebenarnya sudah bersetuju membuat keputusan, iaitu kita akan memanggil Peguam Negara untuk memberi penerangan tentang kes Zaid Hamidi dilepaskan tanpa dibebaskan. Katanya, ya dalam Parlimen hari ini yang membuatkan sebenarnya MP Arau iaitu Saidan Kasim ni koyak habis sahabat-sahabat semua. Walaupun ya kenyataan ini mengatakan Arau tahu dengan perkara itu, tetapi masih lagi sengaja untuk mempolitikkan perkara ini di dalam Dewan Rakyat. Jadi hari ini ya ahli Parlimen Kota Melaka berkata bahwa untuk mana sudah Arau sendiri katanya adalah salah seorang daripada ahli JKPK tersebut. Dia tahu bahwa kita akan panggil Peguam Negara untuk memberikan penerangan. Prosiding akan dijalankan, tapi dia masih nak membangkitkan isu ini dalam Parlimen. Semua dalam grup kumpulan tahu. Sekarang dia Arau juga tahu, katanya konon tidak tahu. Besut dan Jelly juga ada dalam jawatan kuasa tersebut. Kenapa dia masih lagi hendak memanjangkan isu tersebut sedangkan sudah tahu soal MP Kota Melaka. Saya nak maklumkan kepada Tan Sri Speaker, inilah perkembangan terkini, iaitu kita akan adakan prosiding katanya pada sesi perbahasan hari ini. Kemudian Arau bangun dengan menyatakan bahwa beliau tidak tahu mengenai perkembangan terbaru itu. Koyak sudah, Lalas mengaku tidak tahu. Sedangkan dia sendiri berada di dalam grup WhatsApp, grup WhatsApp. Mungkinlah ada grup WhatsApp. Jadi JKPK ini dikuasai pihak pembangkang. Kami cuma dengar-dengar dia bincang sama dia. Lepas tu baru dia nak cerita Dewan. Dewan perlukan penjelasan, rakyat perlukan penjelasan, bukan penjelasan daripada mulut awak. Kata Sahidan kepada Kota Melaka. Inilah sahabat semua sikap MP Arau yang memang mulutnya sangat berbau seperti longkang busuk ya. Sudah tahu tapi sengaja lagi untuk membuat provokasi semata-mata kononnya mau kelihatan sebagai hero kerana membangkitkan isu ini ya, tetapi sebenarnya keputusan sudah pun dibuat ya sebelum ya perkara ini sebenarnya mau diusulkan, yaitu ya mereka akan memanggil kedua-dua mantan dan juga Peguam Negara yang terkini untuk memberikan penjelasan perihal pelepasan dan juga pelepasan tanpa dibebaskan Zaid Hamidi dalam 47 kes beliau. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sampai di sini saja. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema ya. Jangan seperti walan-walaunti
lebay-lebay, geng sapu bersih, mufti-mufti Perikatan Nasional, ya, yang membuat fatwa sendiri, yang lebay-lebay, yang tidak habis-habis dengan isu perpecahan, memecah belahkan dengan memainkan sentimen bangsa dan agama. Sepertinya mereka ini begitu terdesak mungkin karena otak mereka hanya memikirkan kuasa, jawatan dan juga uang ringgit. Itu dia. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.